Jadi tajuk yang diberi kepada saya ataupun pada Bapa Fikri pada malam ni, tajuknya Ma'al Hijrah. Gaponya Ma'al Hijrah, lagi pula pengorbanan serta berpaduan di dalam Al-Hijrah kita. Jadi Al-Hijrah ni dikatakan berpindah. Kita tahu belakang dah bagi orang ngaji ni, kalau kita sebut kata hijrah ni makna berpindah. Maka ditakwilkan oleh ulama-ulama tu banyak makna. Kadang-kadang al-hijrah tu makna intaqala min makanin ila makanin akhar. Yani berpindah kita daripada satu tempat kepada tempat yang lain, ataupun hijrah saat itu dengan makna dikatakan intaqala min baladil kufri ila baladil Islam. yakni berpindah daripada negeri kekufuran, negeri kafir, pergi kepada negeri Islam. Itu makna al-hijrah, makna berpindah. Kita tahu berpindah. Kemudian kita duduk di dalam hijrah yang baru ni, ataupun hijrah tahun 1444 hijrah. Apanya arti kata hijrah, dan apa maksud dengan hijrah, dan apa hikmat daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hijrah itu banyak arti-arti katanya, banyak maksud-maksud daripada ulama-ulama mentakwilnya. Jadi saya nak bacakan hadis yang berdasar dengan hijrah ni, daripada hadis an Abi Hafsin an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umaru Ibn Khattab radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu imam al-muhadditsina, ialah kena pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dasar daripada hijrah ataupun daripada hadis yang bersangkut paut dengan al-hijrah. Jadi daripada hadis an Amiril Mukminin, daripada Amiril Mukminin Sayyidina Umar, dikatakan Abi Hafsin Umaru Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni kalau kita tengok daripada bahasa ulama, hadis ni dikatakan hadis ahad. Hadis ahad yang diceritakan oleh seorang sahabi. Tapi hadis ni dimasyhurkan akan dia pada kurung yang kedua. Dulu hadis ni dikata hadis ahad, banyak daripada kalangan ulama tidak beramal dengan hadis ni. Tapi mari pada kurung yang kedua daripada masa tabi'in, kemudian ulama-ulama kaji hadis ni dikata hadis yang dicerita oleh satu tarik, yakni tarik bagi Umar Ibn Khattab. Kemudian hadis ini telah dimasyhuri ataupun telah dimajukan akan dia pada masa kurung yang kedua. Kemudian hadis innamal a'malu binniyati, sesungguh amalan kita ni duk sakut dengan niat kita. Kalau kita niat baik, maka boleh baiklah kita. Supaya dalam hijrah kita niat gapo dia? Pada tahun baru ni aku nak hijrah. Adik-adik pelajar dan kawan bapa dan kawan ibu semua, pada tahun baru ni kita niat nak hijrah gapo dia? Kalau kita niat pada tahun baru ni, dan kita niatnya duk di niat kita. Nabi kata innamal a'malu binniyati, sesungguh bermula amalan-amalan kita bersepakailah ia dan ada dengan niat kita. Kalau kita niat baik, maka kita boleh baik. Kalau kita niat jahat, maka kita boleh jahat. Karena pada satu hadis yang lain lagi, niyatul mar'i khairun min amali, bermula niat seorangan itu terlebih baik daripada amal dia lagi. Misalnya tahun ni kita niat kata aku nak jadi satu orang yang rajin ibadat kepada Allah. Aku nak jadi satu yang rajin dalam mengaji. Aku nak kuat pada sedia, nak rajin pada sedia, nak jauh daripada sedia. Ini hikmat daripada kita berhijrah pada tahun 1444, yakni kita niat kita baik. Karena Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan-amalan kita tu dengan niat kita. Kenapa adik-adik pelajar dan ibu-ibu dan ayah semua,
Apabila kita niat, Nabi kata pada satu hadis lain, niyatul mar'i, bermula niat seorang itu terlebih baik ia daripada ia wa amal. Kita wa amal kadang-kadang kita wa nak tunjuk ke orang. Kadang-kadang kita wa amal nak orang tu puji kita. Tapi ni kita niat ya. Niat orang tak tahu. Niat duk dalam. Niat duk dalam. Niat gerak. Niat nak jadi orang baik. Niat nak jadi orang soleh. Niat nak tambah kekuatan di dalam ibadat pada Allah. Nak jadi satu orang rajin ibadat pada Allah dalam hati. Tak ada siapa dia tahu. Tak seperti kita semaya. Kita semaya orang tengok dah, Allahu Akbar. Orang duk tepi tahu jadi dia maya weh. Oh maya dia nampak rajin weh. Baca dia pun nampak molek. Kita waserah nak keluar. Deh. Gana? Oh jadi yang maya weh. Nampak khusyuk molek, baca pun nampak sedap weh. Apa ya puasa serang. Ya pun buat jadi kau molek mula tu maya nampak gaduh-gaduh ya. Bawa gaduh puji dek belakang tengahnya takbirnya halus lah, Allahu Akbar. Rokok pun halusi, sujud pun halusi. Bawa pas maya saat ni tu dah. Kecek bahasa-bahasa. Kawan bahasa mengatuk weh hari ni. Dia mau tengah nak mengatuk malam ni. Malam juga mau tahajud sikit. Nak royak kau orang. Ni perasaan lagu ni masalah hati kita. Hak ni hak payah ni. Hak masalah kecek tak payah. Nak jaga hati daripada riya, nak jaga hati daripada sum'ah, nak jaga hati daripada al-udbi, daripada ujub. Ini paling payah. Karena satu ketika Nabi SAW masuk dalam satu masjid. Nabi SAW masuk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi masuk dalam masjid saat itu. Ada satu orang saat itu duduk tidur. Duduk tidur dalam masjid. Dan satu lagi yang duduk di bucu tu duduk semaya ibadat kepada Allah. Kamar dia setan ada tepi tu. Di dalam masjid tu setan tu ada. Kamar dia Nabi tanya, "Hei iblis, hei setan, kenapa mu nampak tak ada bimbang tu, tak ada takut kepada yang ibadat, tapi ku tengok mu takut kepada yang duduk tidur dalam masjid? Kenapa?" Setan kata, "Ya Muhammad, aku tak hakuk duduk semaya tu. Kerana hak semaya tu jahil. Dia abid, dia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh. Tapi dia saat itu apa dia? Dia tak alim. Dia orang jahil. Dia orang tamada. Aku tak ada takut. Aku takut tidur." Kerana mu boleh takut duduk tidur dalam masjid. Dia kata hak tu orang pandai, hak tu orang reti. Kemudian apabila ia bangun, bikas bangun daripada tidur dia, selalu dia tu zikrullah. Ada orang alim. Sebab tu sunat orang abid sampai beratus-ratus rakaat dengan tidur orang alim, terlebih baik tidur orang alim lagi weh. Sebab tu adik-adik semua pada tahun Hijrah yang baru ni, dah kita duk ngaji dah, pelajar-pelajar semua ngaji wis sungguh weh. Ngaji wis sungguh, ngaji wis kuat, jangan wis masa hada ada ni kita jadi lepas saja. Nah rumah apa ni nak ngaji tak leh dah. Nak cara pak anak murid dah. Lepas tu daripada doktor Ridwan kita ngaji tambah tu boleh gitu-gitu. Nak pergi mengapa tak ada dah. Dah. Jadi ngaji ni adik-adik semua, adik-adik pelajar. Kalau kita ada masa depan, kalau kita saat ni tu dia panggil kata ada harapan. Makna kita ngaji ada cut main kita, cut mun main kita, ataupun matlamat dan hadaf kita. Aku ngaji ni tujuan gapo? Nah, di dalam hijrah kita ni, Nabi SAW hijrah daripada kota Mekah, daripada daril kufri ataupun dari al-kufri, negeri kafir, pindah pergi kepada Madinah. Maka Nabi boleh gapo ketika ni? Masa tika duk Mekah nak nega tak leh. Masa tika Nabi duk Mekah dikhenakkan oleh kafir Quraisy. Tika Nabi duk Mekah 13 tahun, Nabi jadi dibangkit jadi Nabi dan Rasul, nak semaya pun tak leh, nak berzahir tak leh. 3 tahun Nabi kena semaya di celah-celah batu. 3 tahun Nabi kena semaya keadaan menusuk. 3 tahun Nabi dakwah berzahir tak boleh. Apabila 10 tahun kemudian kafir Quraisy sangat-sangat buat menyakiti kepada Nabi dan menyakiti kepada para sahabat, hingga sahabat nak duduk tak leh, siapa kena hijrah pergi kepada Habasyah.
Dah berapa kali? 2 kali di dalam sejarah. Belum daripada Nabi nak hijrah kepada Al-Madinatul Munawwarah kerana tak tahan daripada menyakit ti Quraisy, tak tahan dan tak kuasa nak tanggung daripada kenak ti Quraisy kepada para sahabat dan kepada para muslimin, tak tahan. Sampai setengah yang berpindah kepada Habasyah. Berapa orang? Iaitu setengah katanya daripada 18 orang, iaitu 8 orang daripada para puan dan 10 orang daripada laki-laki pergi pada Habasyah. Belum daripada Nabi nak hijrah daripada kota Mekah pergi pada Al-Madinah, Nabi hijrah dah. Sahabat-sahabat tak tahan duduk dah. Kata setengah daripada Uthman bin Affan pindah pergi pada Habasyah. Kali pertama sekali para puan 18 orang. Kamu dia duduk di Habasyah tak tahan duduk juga kerana duduk jauh daripada kampung-kampungnya. Tak, pelik mari Mekah semula. Nawayak kata dalam hijrah ni sangat-sangat besar hikmatnya, sangat-sangat besar usianya, sangat-sangat lebih di dalam hikmat hijrah. Tengok Nabi kita hijrah duduk di Mekah, berapa orang yang masa tu? Nah, kata ketika Nabi musyarak di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam saat itu 30 orang lebih ya, daripada kalangan sahabat Nabi duk dakwah mari itu tak ramai lagi. Tapi apabila nampak korama dah, maka kafir Quraisy tak puas hati, maka kena ti daripada Sayyidina Bilal kena heret di pada pasir, lagi pula suruh kembali pada agama asal. Bila kata ahadun ku tak say kembali ahad. Sinilah orang panggil Bilal tak ahad. Hei Bilal, mengklik kepada agama asal, mengklik kepada kufur semula, mengklik pada agama kafir semula. Bila kata nak ahad, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Klik bila, heret bila di tengah pada pasir dengan tubuhnya lemuk, tubuhnya ada daging, dah heret di pada pasir. Kita tahu belakang sejarah ni, tapi nak sejarah ni masuklah hati kita, tu kita nak fikir. Tahulah kau demo ayat kata tu hasa tahu, royak tak bila kena khianati oleh kafir tahu, tapi nak beramal dengan keadaan hak duk jadi di para sahabat, kita nak mikirlah mana. Kama dia sahabat kena khianati, sahabat kena menyanyai, sahabat kena disakiti, sahabat kena diejek, sahabat kena dihina, sahabat kena dibuat macam-macam oleh kafir Quraisy. Nabi sendiri buka pintu pagi, wah lepas ti uta. Nak pagi. Siapa dia? Hak lepas ti uta dak pergi pintu Nabi. Ialah kena kepada Abu Lahab, pak saudara dia sendiri. Sebab itulah bagi kita orang yang kerja agama ni, sama ada daripada para guru, sama ada daripada ustaz, sama ada daripada siapa-siapa lah kerja agama ni, memang kena uji. Kalau tak ada uji bukan kerja agama dah. Ustaz sendiri, baba sendiri, para asatidzah sendiri, daripada mudir sendiri, doktor sendiri kena uji. Kerana tarik uslub daripada kerja agama ni ialah kena uji. Kalau tak ada kena uji, itu bukan. Itu bukan daripada apa dia? Bukan daripada uslub kerja agama. Sebab itulah ibu-ibu dan ayah, kita tengok pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nak boleh hijrah bukan sebab yang besarnya, ialah orang panggil orang Arab Quraisy duk mengamuk. Arab Quraisy duk mengamuk, pala pengak dia Abu Jahal. Yang kedua daripada Abu Lahab duk mengenak orang-orang Islam, siapanya Nabi tak tahan dan para sahabat tak tahan. Lepas tu Nabi lah saat ni kena khianati. Lepas tu siapa dia mentebusi akan bila, ialah kena pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar orang yang rapik dengan Nabi, orang rapik dengan Nabi, dekat dengan Nabi, saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak kata orang lain, ketika dia mau buat khianat dia, ketika dia mau heret dia di pada pasir, dia kata dengan ahadun. Perhati pelajar-pelajar, perhati ibu-ibu dan ayah, kelimah ahadun ni dah bukan dia gendak pergi bahas dalam lafaz Arab. Lafaz Arab ada mari wahidun, ada mari ahadun, yang lain-lain tu. Karena pada dalam surah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
Jadi ketika kafir Quraisy dia kenakkan Saidina Bilal Ibn Rabah, maka Bilal kata nak, "Hei Bilal, mau kembali kepada agama kufur semula. Keliklah pada agama tok nenekmu semula." Bilal kata nak, "Ahad, ahad." Bilal tak ada kata wahid, wahid. Ini apa kau faraq di antara wahidun dengan ahad? Ni kita kecek itu sikit. Apakah perbezaan di antara wahidun lafara dengan lafaz ahad? Ini nak ayat kata tinggi. Sebab tu setengah-setengah orang kita tak ada kena ngaji dah usuluddin. Tak ada kena ngaji dah sifat 20. Kita ngaji kul huwallahu ahad dah cukup dah. Mu faham dah? Masalah Tuhan kata kul huwallahu ahad. Tuhan warikan kalimah ahadun. Ini yang lain daripada wahidun. Ada satu ayat mari, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa Ar-Rahmanur Rahim. Setengah ayat mari, wa ilahukum ilahun wahid. Hak ni mari ayat ni qul huwallahu ahad. Amanah surah sini sikit. Jadi setengah kata kita tak ada kena mengaji sifat 20. Kita tak ada kena mengajikan masalah sifat wujud kidai baka mukhalafatu ta'ala lil hawadis wa qiyamuhu ta'ala binafsi. Tak ada kena ngaji dah. Lama ya tak ngaji gani. Lama. Mana wujud arti ada Tuhan tak serupa dengan kita, ada Tuhan ada zati, ada Tuhan ada hakiki, ada Tuhan ada kami. Lama kena duk bila ya kata. Lama ya tu. Pas dunia lah ni nak derah lah kau. Tengok cah-cah nampak dah boleh kecek lah ni. Dulu kita tak nampak. Orang tua kata sikit lagi 10 tahun lagi dunia lekam. Lok baini yunai kam. Percaya tak? Alah ni hadap Mekah kecek ni. Mu dak buat apa Mekah tu? Kau duk tawaf pai bitilan. Mu tengok rumah tinggi ni. Ni kau duk dapat jen. Ha ni lok lekam. Dunia lekam dah lah ni. Cah sini nampak Mekah. Cah sini nampak Amerika. Cah sini nampak mana? Oh Europe tu. Tapi hak dunia oleh kamu ni kalau pakai kena selamat. Kalau pakai tak kena cerai laki bini. Banyak ni cerai laki bini ni. Mangai lu dulu ya. Hak gitu mau mangai. Hana yata dunia oleh kamu ni, dunia oleh kamu. Dia kata bapa, bini kita tak sikit lah ni. Bagaimana bini tak sikit apa? Tahu ya tak kita gelik buat tak doli kita dah. Buat tak padu kita. Kita hijau tiba hijau pun kita hijau keri. Bini beh hijau di obota ya tak. Jadi kru kan tahu gitu mu lah. Patu kan apa? Bini beh kau gelik buat kecen wang sorak atau buat panas lepas buyuk cak boyo jadi cak burung ya tak. Buyuk cak boyo jadi cak burung. Dia apa tengok teracara ke, tapi gitu kan dicak burung. Lepas buyuk. Bahkan apa itu lalu tak tahu buyuk tu apa. Beh orang jatuh ke beh orang tino. Orang tino ni dia kena orang jatuh beh mana beh? Dia kena beh ego. Beh style. Ni tok jatuh ni duk moyo ya. Tok dengan keseh pagi partai tak rok kau yo pun. Orang jatuh duduk dengan kawin duduk hijau ke obota, hijau jadi kru. Tiba-tiba tu lelaki kan saya ambil pagi pagelak, pagi pagelak. Oh tak agak mana. Pas kita tanya, besok puji bini berapa kali sehari? Kata sekadar dia setahun 2 kali kata. 2 kali. Pas dia pergi hijau obota, pergi jadi hijau kru ni dia mau puji berapa kali? Hak tu hari-hari. Oh ya, kerana menampak janguk ya hari ni ya. Oh moh kerana menampak lah aku tengok mu ni Allah Masya Allah jangan hak di obata di dunia duk puji ben ni 2 tahun kali puji pula ribu-ribu ya tersungguh apa nak nampak kok ya tadi ben nak tukar ni kena tukar jadi ego sikit kena tukar pakai jadi kemas sikit tukar jadi nampak demo tu tengok kaca nak demo kita pun ada style kita. Hari ni sebab dunia lekam orang gunung tak kena selegaklah rumah tangga. Buyuk cak boyo ke jadi cak burung telai. Dah, sebab tu dah kita kena jaga. Hijrah tu kena wikna. Kamari kita kecek ahadun tak suk lagi.
Kemudian apakah beza di antara wahidun dengan ahadun? Kenapa bila tak kata wahid, bila lagi kata ahadun? Inilah ulama tafsir kata ana. Ulama tafsir kata ahadun ini orang yang duduk di dalam rububiyah Allah. Tinggi sikit kata ni. Orang yang kata ahadun, orang ini duduk di dalam rububiyah Allah. Orang ini duduk di dalam belaan Allah, di dalam bicaraan Allah, di dalam kira Allah. Allah nak dia, Allah sayang dia, Allah suka dia. Bila ia akad tangan, orang ni Tuhan terima lalu dah. Ini lafaz ahad. Tapi buat kita sekarang lah ni duduk dalam uluhiyah. Ia tak serupa dengan dalam rububiyah itu. Kita lah ni nak Tuhan, Tuhan tak ada nak kita. Kita doa dengan Tuhan, Tuhan tak doli kita. Harta kita nak wit Tuhan, Tuhan tak ada nak harta kita. Sebab apa? Kita duduk dalam uluhiyah. Tuhan tak doli, kita nak ya tak. Supaya kita nak orang tina tak sih kita. Kita nyalaya. Siapa kau? Lebuk umpu-umpu dapat umpu. Dah, lalu kok lah senyum kita pun nak betul pray lalu pun. Dia mau tak ada, dia mau tak kenal kita. Setai kita dia mau tak kenal. Supaya tu Allah Ta'ala ni dia tak say, harta kita dia tak say, diri kita dia tak say, doa kita dia tak say, dia tak terima. Ini orang duduk di dalam uluhiyah Allah. Pada tahun ni ibu bapa, saudara-saudari, pelajar-pelajar, kita nak buat lagu mana? Kita nak duduk di dalam rububiyah Allah seperti Sayyidina Nabi kata ahadun, ahad. Apabila akad tangan pak, Allah Ta'ala terima lalu dah. Tak ada akad sila hati, Tuhan terima dah doa dia. Sebab tu kata Abdul Hamid Al-Ghazali, man khatara bi bali syai hadar. Ni orang beriman, ini orang yang saleh dan orang keyakinan sapa dengan Allah. Imam Ghazali kata nah, man khatara bi balihi syai, siapa-siapa yang hadir dan tersila di hati sesuatu, hadara, hadirlah benda yang silap. Kadang-kadang ia tak ada akad tangan, kadang-kadang ia tak ada mitok tu. Tuhan hantar mai sekadar sila hati. Tahun ni kita kena ubah apa? Mana tempat kita silap? Hikmah hijrah Nabi daripada kota Mekah mari pada kota Madinah. Nabi boleh membinakan satu daulah, satu kerajaan Islam yang amat besar. Dulu orang tak kenal Islam, lepas pada Nabi hijrah orang kenalkan Islam. Dulu Islam tak kuat, lepas pada Nabi hijrah Islam tu kuat. Siapa dikata nah semasa Sayyidina Umar Ibnu Khattab, siapa boleh kata 3 suku dunia masuknya setengah daripada Europe. Ini dengan sebab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nak bina Islam, karena nak meninggi li'i'la'i kalimatillah, karena nak membesarkan agama Allah. Nabi hijrah daripada Mekah mari kepada Madinah, dapat kekuatan yang amat besar, sokongan yang amat besar daripada Muhajirin, daripada Ansar, daripada Aus dan Khazraj. Nabi itu sangat-sangat kuat. Nabi sangat-sangat gagah. Dah, dulu Nabi tak lawan orang. Pada masa duk Mekah Nabi duk gitu, tak lawan. Muhammad amin, Muhammad orang baik, Muhammad dipercayai. Tapi apabila dibangkit Nabi jadi Nabi dan jadi Rasul, orang kafir kata Muhammad majnun, Muhammad gila. Dengan balik tu dah. Ketika tak ada bawa Islam, orang kata Muhammad juru, Muhammad amin, Muhammad ni satu orang yang baik. Tapi apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula khijah agama, mula dakwah agama, orang kata Muhammad tu gila selalu dah. Ini ibu bapa. Dan daripada hijrah Nabi ni, daripada berpindah Nabi daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah, dah ialah satu perkara yang amat besar, hikmah yang besar. Boleh berpaduan orang-orang Islam di Madinah daripada biasa duk bunuh pergi mari, biasa duk menumpah darah pergi mari, boleh berpaduan di antara Aus dan Khazraj. Boleh satu, Nabi boleh setoka di antara orang-orang Madinah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun baru ni kita kena ubah dah diri kita, kita kena ubah dah kedudukan kita kena ubah dah masalah hidupan kita yang baru. Kemudian kita kena gira kepada hijrah kita supaya Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya sabit bagi seorang tu barang yang dia niat.
Dan kita niat gapo di hari ni, Tuhan akan beri benda tu lah. Sebab tu lah kalau Tuhan pilih kita dah jadi orang-orang yang mengaji ataupun jadi orang-orang belajar. Kerana ada satu ketika kita nak ayat daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman satu hari Allah Ta'ala pilih dia tu dua perkara. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala khayyara Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal maliki fakhtara al ilma fa'u'tiya al ilmu wal malik. Fa'u'tiya al ilma wal malika. Jadi hadis yang diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Ibnu Abbas itu kata ada khaira Sulaiman, dipilih Nabi Sulaiman. Ibu apa Nabi Sulaiman ni? Raja sekalian alam. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan gawa, dengan burung. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan angin. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan jin. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan sumur. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan burung. Kama di Allah Subhanahu wa taala beri Nabi Sulaiman, pilih Nabi Sulaiman bainal ilmi, di antara ilmu. Hei Sulaiman, munna ilmu kau, wal maliki, raja. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilih pada Nabi Sulaiman itu di antara ilmu dengan raja. Kemudian fakhtara, maka memilihlah ia Nabi Sulaiman al-ilma, akan ilmu. Jadi Allah Ta'ala pilih pada Nabi Sulaiman, hei Sulaiman, munnak ilmu ke munnak jadi raja, maka Nabi Sulaiman pilih padanya jadi ilmu. Supaya kita lah ni ayah kita tahu we nak ngaji ke we nak kerja, we nak ngaji ke we nak kerja. Supaya ni Allah Ta'ala tanya Nabi Sulaiman, hei Sulaiman, munnak kepada ilmu ke munnak jadi raja, maka Nabi Sulaiman dia dia pilih sebelah balik ilmu. Apabila Nabi Sulaiman itu dia pilih sebelah balik ilmu, maka Allah Ta'ala beri dua-dua ilmu pun Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman. Dan jadi raja pun boleh jadi raja. Jadi ada bagi dia tu kerajaan dan ada mamlakah. Jadi satu raja yang milik sedunia ni. Nabi Sulaiman satu hari buat apa? Nak kata kedepek tak kedepek ya. Hebat tak hebat dia. Nabi Sulaiman ni dia minta ke Allah Ta'ala. Dia minta lagu mana kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, ya Allah, hari ni aku nak makan ikan ni, nak upai ataupun nak rezeki kepada ikan yang ada di dalam laut semua. Hari Nabi Sulaiman kedebel dia, hebat dia, bisa dia, retah dia stay negeri ni, stay dunia ni. Maka dia biasa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, aku nak rezeki kepada ikan di dalam laut ni. Tuhan kata, hei Sulaiman, tak sah debel dia, hebat dia, kegagahan dia, kekuatan dia, mamlakah kerajaan dia kuat. Dia kata, aku nak rezeki kepada ikan dalam laut, ya Allah. Tuhan kata nak, hei Sulaiman, tak sah tak padan dengan mung tu, tak padan. Dia kata, Tuhan tak padan Sulaiman dengan mung nak rezeki, nak makan kepada ikan di dalam laut. Kamu dia minta juga, minta, ya Allah, aku nak terak sekali, ya Allah. Ini nak kata Tuhan pilih dia, mu nak ilmu ke, mu nak jadi kerajaan. Hei Sulaiman, mu nak jadi raja. Tapi Sulaiman pilih sebelah nak ilmu. Supaya kita learning lah. Orang tua tahu, we nak ngaji ke, we nak ilmu, nak kerja. Kita kata tak apa ya, amal nak ilmu dulu, nak nyari ilmu dulu, nak ngaji dulu sebab muda baru. Deh. Maka Sulaiman saat itu, Nabi Sulaiman itu dia minta kepada Allah nak rezeki kepada ikan di dalam laut. Kamar dia kata tak sah lah Sulaiman, tak pada dengan mung. Dah, kamar dia pun saat itu minta juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun bagi. Apabila Allah Ta'ala bagi kepada dia saat itu daripada rezeki dia, lagi pula nak beri kepada ikan, maka Tuhan pun beri peluang tu pada Nabi Sulaiman. Sulaiman saat ni pun dah dia royak pada tentera dia, pada hulu-hulu bala dia. Dia kata enam, hei buat kita pakat wak makan ni semua. Kita wak makan ni cedek kepada ikan-ikan dalam laut. Hari ni ku kecek dengan Tuhan dah. Aku nak ikan ni lah. Aku nak bagi ku rezeki, ku nak bagi jamu pada ikan-ikan yang ada di dalam laut.
Kama dia Tuhan nak uji Sulaiman, nak yata Sulaiman wasa sedap doa bahasa kedebe doa. Deh bahasa kedebe doa saat itu dah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun dah Sulaiman cedek ikan dah, cedek upah, cedek makan ni di tepi laut tu dah. Suruh tentera dia tuak dah. Makan ni tu yak deret dah di kawasan tepi laut sana. Dum hari Tuhan beri timur ikan seekor tu besar bukai. Sulaiman kejut. Wa timbulkan ikan seekor tu besar bukai. Sulaiman tahu doh nak ikan nak aku cedek tepi laut ni padan gedak ni. Jadi makan ni hak dia duk cedek di tepi laut sana tu daripada makan ni berpuyuk-puyuk beribu-ribu puyuk sana dah. Padan seekor ikan hak besar apa nak? Besar bukit hak mari timbul tengah laut, padan tu seekor je. Ni nak ayat kata Sulaiman kata nak. Lepas pada tu Nabi Sulaiman bertaubat kata, ya Allah, aku tak say dah lepas ni nak beri makan ni kepada manusia, nak beri makan ni kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Oh tak padan sungguh. Ni sara ke cedek cekak dah. Mik pagi sampai gelap buat makan ni tak tepi laut tepi batas. Tiba pada seekor ikan yang besar bukit mari tu, pada seekor tu apa lagi anak-anak seruai, anak-anak yang ada di patak laut. Inilah ibu bapa. Pada tahun yang baru ini kita tengok kepada sejarah, kita tengok kepada cerita kita tengok kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah mari pada kota Madinah. Dengan hijrah Nabi saat itu orang panggil beberapa kesan ni. Yang pertama, Nabi kita hijrah daripada Mekah sebab orang kafir Quraisy nak bunuhkan Nabi. Daripada Abu Jahal, Kamsang tu kata, hari ni kita bunuh Muhammad. Sama ada kita boleh igat hidup-hidup ataupun kita igat mati. Siapa dia boleh igat Muhammad hari ni, aku akan bagi mah dia tu beratus-ratus ekor unta. Ini nak ayat katanya besar peristiwa hijrah Nabi dengan Abu Bakar di kota Mekah ni membawa kepada jadi berjayanya Islam dengan sebab hijrah Nabi. Kalau Nabi tak berhijrah daripada Mekah kepada Madinah, nescaya Islam tidak sampai pada pak kita. Pak kita tak boleh pakai piyah. Orang Tina tak boleh pakai kain kelubung lagi. Kalau tak sebab dengan hijrah Nabi daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah, mari bertapak di kota Madinah sebagai meletakkan satu kerajaan dan pula ad-daulatul Islamiyah, yakni negeri-negeri Islam di kota Madinah. Maka dengan sebab sinilah mana dalil kata Islam nak sampai muncul pak kita. Tika mana ibu bapa boleh kata dengan sebab hijrah, hikmah yang besar, Nabi dapat menyatukan orang-orang di Madinah. Dulu orang Madinah dikucahkan oleh Yahudi. Kemudian Yahudi yang ada di dalam Madinah tiga kumpulan. Kumpulan pertama Bani Quraizah, Yahudi. Kumpulan yang kedua Bani Nadir. Kumpulan yang tiga Bani Qainuqa. Yahudi tiga kumpulan yang ada di dalam Madinah ini sangat-sangat hebat. Tapi satu ketika apabila Nabi kita masuk duduk di dalam kota Madinah dengan sebab hijrah Nabi dengan Abu Bakar, dengan sebab orang-orang kafir Quraisy nak bunuhkan Nabi, salah satu daripada Abu Jahal, Nabi pasti berpindah dan dititah oleh Allah suruh berpindah pergi kepada negeri Islam. Kemudian apabila Nabi kita tak ada siapa lagi, orang di Madinah tu sambut Nabi siap-siap dah. Duk tunggu Nabi dah. Dah duk tunggu Nabi dah, nak sambut Nabi dah. Sebab apa? Islam saat itu duk terima dah Nabi. Orang-orang Madinah tu duk sambut dah Nabi. Belum pada Nabi siapa dia pakat duk tengok Nabi. Naik tak pocok bukit, dia mau tanya Muhammad siapa lagi? Tak siapa lagi. Deh, kita nak royak rekah-rekah ni, dia mau duk royak lakot dah ni. Kalau nak kecek hak hijrah nak jadi satu persatu ni, oh ya tak habis. Semalam ni tak habis. Cumanya kita nak ambil sikit, we pakat mikir dengan sebab berpaduan, kesungguhan dan kekuatan
sebab hijrah ni dapat orang panggil pengerban ni Nabi saat ni tu lari pada kafir Quraisy. Dengan sebab kafir Quraisy nak bunuhkan Nabi, Nabi pasti kena hijrah. Ini orang panggil pengerban ni Nabi daripada kena hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Tapi dengan sebab hijrah ni juga Nabi boleh persatukan orang-orang Islam yang ada di kota Madinah. Di antara al-muhajirin wal ansar boleh duduk sekali. Orang muhajirin mari pada Madinah, kadang-kadang bini tak ada mari Madinah, tinggal Mekah. Orang Madinah kata ada bini 3, ambil kamu seorang bini ku. Pak italah ni bah dah beri. Bini hak kahwin ada 3, pasal nak tambah lagi nak beri kau bah. Kalau kita ada harta 100 rand nak beri demo pula. Bah, kalau 100 menjadi 105. Tapi orang Madinah, orang Ansar, apabila dia tengok puak-puak hijrah mari turun Nabi saat itu dah, bini tak ada, tak apa ambil bini ku seorang. Harta tak ada, dia mau cabut harta, dia mau duit tak ada, dia mau duit kepada orang-orang Mekah. Mari tak ada, mari wari gapo perkara, tinggalkan Mekah, tinggalkan bini, tinggalkan harta, mari kain selah punggung. Tapi nak ayat kata dah orang-orang Madinah saat itu dah, dah patuh dah. Kita nak ayat sikit sebelum pada tu dah. Jadi kalau bagi hak dia mau tengok live dah tu dah, daripada nak mudik kita tu dah, terlupa sikit dah. Suruh isytiharnya dah bagi nak khairat, bagi fakir miskin, dan fuqara dan anak yatim yang ada di pondok kota Terah ni dah. Bagi siapa dia yang nak khairat tu tengok di dalam nama dah, bank tu ataupun akaun bank yang ada di bawah live umur tu dah. Bagi siapa dia berasa nak suka, berasa suka hati nak khairat kepada anak yatim yang duk ngaji sini, ada pula yang duk ngaji di pondok kota Terah ni, daripada fakir miskin dan fuqara yang ada di pondok ni dah. Siapa dia berasa nak bantu, lepas tu siapa dia berasa nak khairat di dalam malik hijrah ni, maka kita boleh bantulah kepada pelajar-pelajar yang ada di pondok kota Terah ni melalui akaun yang di bawah saat ni tu dah. Kamu tak ingat ke tak nampak sini ni? Tak mari ni online mo ni dah. Anak royak tak boleh berapa-berapa dah, tapi tengok situ dia dapat naco tu halai esok tu. Tu dah insya-Allah siapa dia rasa setuju, siapa dia berasa nak dah, nak khairat lagi pula nak bantu kepada dah anak-anak yatim yang duduk di sini dah. Insya-Allah kita sama-sama boleh bantu, boleh khairat kepada melalui akaun bank tu dah. Ataupun nak urus sini pun tak ada apa dah. InsyaAllah dah kita bakat-bakat bantu dan kita bakat-bakat tolong dah. Maka kita sambung lagi nya masalah hijrah Nabi SAW. Kemudian dah kita tengok pada Nabi Sulaiman saat ni, aku sungguh dia siapa dia terus makan ni kepada makhluk-makhluk, tapi Allah Ta'ala tak benar, maka dia tak apa, Allah kami nak cuba sekali, maka apabila Tuhan uji dia, maka dia pun tak kuasa dah nak rezeki kepada ikan-ikan di dalam laut. Maka Nabi kita SAW dengan gerban ni Nabi kita daripada kota Mekah mari pada kota Madinah ini sangat-sangat hebatnya dan sangat-sangat susahnya. Gerban ini membawa pada dapat menjaya orang-orang Islam yang ada di Madinah di antara muhajirin dan ansar yang ada di kota Madinah. Gitulah ibu bapa, dan insya-Allah kita pakat-pakat hijrah kita daripada tahun baru ni dalam hidupan kita, kita hijrah daripada kita saat ni tu tak bersungguh di dalam amal ibadat, maka kita bersungguh, maka kita tak kuat dalam ibadat, maka kita kuat. Kalau kita dulu belum pada hijrah ni, kita kurang semaya, pada tahun ni kita pun hijrah lagi kepada rajin ke semaya kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita tu mudah-mudahan kita saat ni diterima oleh Allah dan dibelikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tu kepada kita tu di akhirat, dan di dunia pun kita dapat tenang, di dunia kita dapat berjaya sama-samanya. Sebab itulah kita duduk dalam belajar, kita duduk dalam mengaji, ini tak rugi buat apa. Kerana satu ketika Nabi katanya daripada Nabi ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya salatan. Jadi Nabi katanya inna anjakum,
sesungguh orang yang paling berjaya daripada kamu, orang yang paling berjaya daripada kamu ialah siapa dia? Berjaya tu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang berjaya pada kamu daripada hari kiamat, min ahwaliha, daripada hara-hara akhirat, wa mawatiniha, dan pula daripada masalah dan ketetapan-ketetapan di akhirat. Aksarukum alayya salah, orang yang banyak ke atas berselawat. Di akhirat esok ibu bapa dah hara-hara sangat, kita duk tahu belaka dah dah. Le kubur tu pun padat dah. Le kubur kalau kita dengar cerita tu dah, kadang-kadang seorang tu masuk le kubur pak tu dah. Ya 40 hari tu roh dia tak pergi lagi buat apa. Orang duk le kubur tu, masa 40 hari roh dia duk likung kawasan kubur tu 40 hari. Malaikat tak ada jemput mik kita di tempat laga Zam-Zam, Allah Ta'ala tak jemput mik lagi kita di Burhun. Kemudian Nabi kata, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya salatan. Orang yang berjaya, sungguh orang yang berjaya daripada kamu, orang yang paling beruntung daripada kamu, orang yang beruntung pada hari kiamat, dia dapat lepas daripada haru-hara, haru biru akhirat, dan pula orang panggil glomel di akhirat, berkelai kabut di akhirat, yakni orang yang banyak selawat di atasku. Jadi kita ada cara hijrah Nabi pada tahun baru Nabi mati 1444. Kemudian kalau kita nak lepas hara-hara kita daripada kubur, nak lepas kita hara-hara di pada mahsyar, nak lepas hara-hara kita daripada sirat, yakni kita kena banyak selawat di atas Nabi SAW. Jadi di kubur tu kita nak kubur tu. Kubur ni kita kena mati lah ke ni. Tak ada siapa ya sore pun boleh lepas pada mati. Lepas tu dalam kubur tu, orang nak mati ni, dia orang panggil 40 hari dan darah yang luruh dari berapa. Dah? Sidratul Muntaha tu. Hak Nabi kita naik dengan Jibril, naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang tiga, langit yang keempat. Langit pertama malaikat duk kira sampai kiamat. Langit kedua malaikat duk rokok sampai kiamat. Langit tiga malaikat duk kara, duk iktidal sampai kiamat. Tiap-tiap langit tu malaikat ada soft duk semayit, duk ibadat. Nabi berasa suka. Kemudian Nabi naik ke sana pada langit yang tujuh, orang panggil naik di Sidratul Muntaha. Ulama wak bandingnya kata dah Sidratul Muntaha ni, daun dia tu serupa daun telinga gajah. Rupa dia tu serupa telinga gajah. Lepas tu orang panggil serupa dengan pang darah. Kalau di dunia ni serupa dengan pang darah. Duk musim tak mau pakai Sidratul Muntaha ni. Lepas tu di daun dia tu, setiap daun ada tulis semua makhluk-makhluk di atas dunia hak yang bernyawa. Dengan malaikat kita ni dah. Kita tak ada nak kecek tegang sangat dah, nak pakat boleh mikir lah. Ibu boleh mikir, bapa boleh mikir, adik pelajar boleh mikir. Bukan kata kita kecek tu suka-suka sedia ngatuk tu deh. Ngatuk kadang-kadang duk khusyuk di belakang ada dah. Dan kadang-kadang duk ngatik boleh-boleh apa duk oyak pada dah belakang tu. Apa dia kata Allah buat, ya pun Allah Akbar. Tapi duk tubik dah, tuak-tuak dia tu. Tubik tuak dah, hisap dia buat tuak pagi orang kota terang. Deh. Kemudian pak kayu ni duk musim sama ni. Lepas tu setiap daun ya ada tulis belakang. Ni nama siapa ni? Nama Yusuf bin Abdullah. Hak ni nama Fatimah binti Zakaria. Hak ni nama Cik Seng binti Cik Moh. Hak ni Labu binti Kuno. Deh. Ada tulis belakang di pokok kayu tu. Daun kayu tu serupa dengan paung darah di dunia. Kemudian apabila manusia nak mati seorang, daun kayu tu luruhnya belum pada 40 hati malaikat nak mari jemput nyawa. 40 hari daun tu luruh, malaikat mai tengok, kena Cik Seng bin Cik Uwak weh. Malaikat tengok dan kayu yang jawab, ya luruh mari. Dan Sidratul Muntaha lurusnya, malaikat pun belum daripada seorang tu nak mati.
Deh dan kayu tu luruh. Gi bergawak malaikat malakul maut pun dah. Ni tengok. Cik Song ni nak mati ni. Ni Cik Lah ni nak mati ni. Mari tengok dah kayu. Orang ni masa 40 hari belum pada nak mati buat apa? Sehari muslimin muslimat bila malakul maut tengok dah tak 40 hari lagi dia nak mati. Tika itulah dia kecek bertanah betul rena dah. Kawai masa nak klik mau kawai. Nak klik mau kawai nak cek duk mau cek dah ni. Tahu masa nak klik mau cek besar tak ada duk sini. Ya duk mau ya dah. Ya tak nak klik mau ya lagi. Tahu tak ni duk sini masa kesip pun mau demo ya sini. Masa nak klik mau cek tu. Nak klik mana cek? Tahu nak klik mau cek. Ni kita mau cek sini. Kalau mic kita, mic masa tak ada duk sini masa nak klik mau mic tu. Mana mau mic ni mau mic dah. Ya kecek di pulak. Lepas tu bol pah mati. Habis pun dengar ya kecek pulak ni. Hawa ya nak mati tapi duk kecek kedai kopi. Deh. Kawai wasa puah bela ni. Wasa nak klik rumah dah. Pangu duk rumah benar lah ni. Duk rumah tu. Wasa nak klik rumah ya tu. Wasa kesi kan tahu. Ni boleh cek tanda-tanda bagi seorang tu tak lama tu. Dia kecek bunyi pelik-pelik, kecek bunyi nyanyuk-nyanyuk, kecek cerita lah. Wasa nak klik di rumah. Duk rumah sendiri dah. Wasa nak klik lagi. Karena daun ni sudah luruh dah. Malakul maut pun ambil dah. Ambil tengok dah siapa ia ni nak mati ni. Cik Rogayah binti Labu ataupun Yusuf binti Muhammad nak mati 40 hari. Apabila siapa 40 hari dia nak mati, deh malakul maut pun mari lah moh dia. Mari moh dia saat ni hari tu dia tak sedap dah. Tak sedap duduk dah. Apabila tak sedap duduk dah dia nyawa tarik deh. Gerak deh. Apabila gerak tu dia mati. Apabila mati saat ni tu orang nak mandi tu tak tahu rumah. Ni apabila orang mati pakaknya buka lagu kita. Tak tahu kut harabau gatai. Ciwik gatai. Anak cucu tak reti. Tika orang nak mati buat apa adik-adik semua. Jangan kita buka lagu-lagu. Gambar-gambar kutip lipat lebih. Taruh lemari dulu. Gambar kita duk buku situ, gi longkeng situ longkeng, lipat taruh. Karena mayat tu nyawa dia payah tubai. Kalau duk sakut dengan gambar-gambar di tepi lah rumah tu nak mati tu deh. Maka nyawa dia tu payah nak keluar, payah nak tubai, duk sakut dengan gambar-gambar di tepi tu. Waktu tubai gambar tu. Gambar tu kalau ada, lipat taruh, ataupun terak we tak nampak dulu. Lepas tu lagu-lagu tu berhenti dulu. Buka Quran dulu. Buka baca Quran. Kalau malah baca buka telefon, bukalah suratul Ra'du tak apa. Katapun kita anak pada baca ni, pergi baca suratul Ra'du. Belum nak baca ya Allah. Kalau ayah kuning, umur ya panjang, minta selamatlah dia ya Allah. Minta wismu di darah ya Allah. Kalau dia tu tak ada kebajikan dah, duk mari, mintalah maumit dengan mudah-mudah ya Allah. Apabila ia mati tu Allah Nabi kata sini, inna anjakum yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang berjaya daripada kamu hari kiamat, daripada haru-haru hari kiamat, daripada khusus hari kiamat, ialah aksarukum alayya salatan, ialah orang yang terlebih banyak selawat di atasku. Pasti kita nak lepas seksa kubur tak weh? Kita mati misalnya demo tak katuk dengan kain putih kita, pasti kau tu ruh duduk tepi tu, tepi rumah tu ya, tak ada gimana ni, duduk tengok badai ya. Tengok dah tengok bawa dia masa dekat. Jangan tepur gas weh, jangan tepur gas, sakit weh, panas pedih mati tak habis lagi, bawa dia nak tepur kau sakit. Kenapa? Sakit mati ni kalau salah tambah pedai pacung tekak satu kali, pacung 4 hubung, pacung 4 hubung, pacung 4 hubung 100 kali, lebih sakit mati lagi. Pedih, panas, sakit, pedih, lebih daripada ambil pedai yang tajam, pacung tekak 100 kali, hubung 1 kali. Nah, pacung putus hubung, pacung putus hubung, sakit mati lagi. Mana cerita kita berdalih? Satu hari Nabi Isa alaihissalam
Nabi Isa dia boleh ubah orang 10,000 sehari, 12,000 sehari. Orang mata buta dia pergi sapuh dengan tangan dia, telak semula. Orang tuli maka telinga tak dengar, dia pergi sapuh dengan tangan dia, dia baca ya hayyu ya qayyum ya daimu, ya hayyu ya qayyum ya daimu. Dia pergi sapuh yang mata buta, telak semula cerah lebih pada sedia. Kalau orang dengar tuli, tak dengar, orang tanya hai patut orang tua kita. Wah apa cik? Hai. Nak kecek tengok mulut. Jangan kalau kecek kau derah je kau gegek. Nak dia nak cik? Dah apa? Dah apa? Hai. Kau tengok bibir mulut. Ni. Cuma dia Nabi Isa yang boleh ubah orang 12,000 sehari. Kalau orang mata buta, Nabi Isa pergi sapu gitu ya. Mata hak buta, hak tak gari, kelak semula. Kalau orang linga tuli, dia sapuh telinga, maka dia hingga selalu dah. Kalau orang mati, dia boleh panggil dengan doa dia pergi hidup semula. Ini nak yang kata kalau orang jadi barah, dah jadi barah kulit putih saat ni tu muka dia putih sebelah, nah molek sebelah, maka dia sapuh hinggalah nyakit bala. Ini hikmah dan ini orang panggil bisa Nabi Isa AS. Kenapa oleh Nabi Isa bisa? Dia nak tewah nak berlagu dengan Dajjal akhir zaman. Sebab apa Nabi Isa kedebel weh? Sebab apa Nabi Isa boleh ubah orang 12,000 sehari? Sebab nak berlagu guya gulawe ya Dajjal di akhir zaman, ketika bakit Dajjal. Kamu dia Nabi Isa. Orang kata Isa, mung duk mengaku kata mung tu jadi nabi, mung tu jadi rasul. Mana cuba kita pergi kubur Sam. Kubur Sam ni anak cucu bagi Nabi Nuh alaihi salam. Mati dia 1000 tahun dah. Moga kalau mung tu sebenar nabi, kalau mung tu sebenar rasul, cuba kita pakat pergi kubur Sam. Tengok pun ni duk tatai, duk tang dengan Nabi Isa. Orang panggil duk prakcuk Nabi Isa. Lagi pula orang panggil duk tahadda dengan Nabi Isa. Lagi pula orang panggil duk wegah, orang panggil duk ujek-ejek, duk Allah-Allah dengan Nabi Isa. Hei Isa, kalau mung tu Nabi, kalau mung tu Rasul, kita pakat pergi pada kubur Sam, tengok cuba membaca doa di atas kubur Sam. Kalau sebenar mu Nabi, sebenar mu tu Rasul, Sam tu hidup boleh semula. Mu nak lagu tu sungguh? Isa kata mu nak lagu tu sungguh kau? Mana mu nak lagu tu boleh? Tak apa, kita pakat pergi. Isa pun pergi tak kubur Sam, tak pala kubur Sam. Lepas tu fok kaum dia, hak duk ejek dia, duk nyanyi dia, tahadang dia, dia pun baca doa. Baca doa tak? Ya hayyu ya qayyum ya daimu. Dia baca doa ni setengah daripada je. Lepas pada tu, kubur bagi Sam tu gerak. Kubur bagi Sam tu mengekak. Mengekak gerak. Apa ni kata hatu saya lah. Muka pelik ke? Apabila baca doa ni, pakat lari. Mula tu suruh hidupkan Sam. Nak percaya kata mung tu jadi Nabi, jadi Rasul. Bila kubur tu mengekak, pakat lari. Dia kata hatu tu saya. Buat dah. Ujian berjadi Masya Allah deh. Ujian rahmat nak uji ni, nak uji orang kapur kota tegak. Bapa fikri mari sini. Lari kacau ke sini. Lari tak ada boleh apa. Kalau lebih ada perai lari celah ni, tak ada boleh pahala lebih ada perai. Ada boleh pahala mati syahid. Pada lebih ada perai kapi piang dia mau baca tekak lari tengah-tengah pun tak amuk, takut mati. Lari tu baik. Lepas tu kafir yang pergi bunuh kat tengah jalan. Tak ada boleh kalah apa. Tak ada boleh pahala syahid. Berapa ada sini lari celah. Tak ada boleh apa dia pagi. Dah. InsyaAllah kalau lari kan nyanyi ugi. Dah. Kerana air titik-titik dia jatuh di atas kita. Ibu, ayah semua, adik-adik semua. Air ujian titik ni titik tak kepala kita. Air ni jadi saksi ni akhirat. Ya Allah. Makcik bidah ni main dengar ceramah Bapa Fikri. Tengok ni. Air ni jadi saksi di hadapan Allah di akhirat. Kalau pocik jok kalah, pocik karing tu dia main dengan ceramah, air titik tak kepala dia. Ya Allah, pocik karing tu main dengan ceramah malam ni. Wih titik banyak, wih basah apa? Wih basah tak apa. InsyaAllah basah serak. Esok demi pagi.
Deh. Jadi dah apabila Sam saat itu dah bergerak, kubur dia tu bergerak, kubur dia saat itu buka, kubur dia tu terbuka, Sam tu bangun cokok, bangun duk nyatok cokok. Fuak-fuak kaum bagi Nabi Isa lari berupuh ke kata tu Usai. Saat ni duk tatai, saat ni duk waktang dengan Nabi Isa. Bos Sam tu bakit bangun sungguh, pakat lari habis. Kemudian Sam tu apabila dia bakit bangun daripada kubur, rambut dia tu putih sebelah, hitam sebelah. Dengar boleh. Kemudian Nabi Isa AS tanya, ya Sam, kenapa boleh kepalamu ni hitam sebelah, putih sebelah? Sam kata, ya Isa, aku ni mati 1000 tahun dah, tapi sakit mati ni tak ada hilang lagi pada diri aku. Sebab itulah kepala aku ni putih sebelah, hitam sebelah. Mati 1000 tahun, pedih, panas, mati tu tak habis lagi. Sebab tu ibu bapa, Nabi kata, in anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya salatan. Semulia-mulia dan sebaya dan kelepasan pada hari kiamat orang yang selawat di atasku. Orang banyak selawat tu saja. Masalli orang sini bunyi-bunyi kata nak wi bapa fikri ijazah ayat kursi muka 9. Dah. Dah. Baca wi kena dah, baca wi kena. Ibu bapa dah dengar dalam YouTube dah, baca wi kena. Dah. Ayat kursi muka 9 lagi rata dah lah ni. Banyak dah mari rumah pun nak ijazah, pun mau ijazah. Baru ni orang Kedah mari ijazah nama 3 orang. Ya tababo amun nak ijazah ayat kursi muka 9. Pak cik mai mana ya temai datang daripada Kedah lagi, patut nak terima ayat kursi wakaf 9. Deh. Patut kita nak royak lah baca ayat kursi ni, kena wakaf jadi 9. Kalau tak cukup 9, mana tak kena dengan cara. Dan tak kena dengan cara. Cara tu gua mawi daripada Mullah Tayah Bukit Haji Hasan bin Ahmad. Nah kita royak belah-belah takut terlupa lagi. Ingat royak lalu dah. Kerana orang sini ada seramba ijazah ayat kursi wakaf 9 kepada orang Kota Tegal. Kerana orang mau pergi ceramah di kana di kawasan Teluk Panah Celung tu, amo ceramah tak lepas mempunyai masalah kawan-kawan ibu dan pula kawan-kawan wanita duk buat qiraati, duk ngajarkan Quran, yang jemput amo pergi ceramah, amo pun royak cara-cara apa yang nak amal ayat kursi. Pada hari ini orang Teluk Suma, orang kawasan Celung belum pada nak bacakan Quran, mereka bacakan ayat kursi wakaf 9. Berarti mulai 9 wakaf. Ada baca tak kena pada ni. Amal baca sekali nah dengan ramai-ramai. Tagi mau nak ijazah cara umum. Takut tagi terlupa. Kadang kecek-kecek galik-galik nak angin lupa. Neh, yang lupa itu galik-galik lupa, tak ada nak royak lah. Dah. Jadi ayat kursi dia mau dengar belakang dah di dalam dah. YouTube tu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Lapan tu. Tujuh. ولا يؤوده حفظهما. Huma. وهو العلي العظيم. 9 wakaf. Kalau baca kena 9 wakaf ni, wa amma wi ikhlas molek, wa amma wis penuh hati molek, bersih hati molek, insya-Allah kalau orang niat deki anak kita, orang tu nak buat apa tak boleh. Kalau orang nak masuk dalam rumah kita, nak masuk tak boleh dengan tanpa izin kita. Wa amma molek nah. Deh, nama ke baca dan tak kena jadi balik bituk boleh buka tak boleh buka, nama tu ready tu. Nah, baca molek tu, patut ikhlas molek. Nah, patut orang sini nak terima Muhammad ijazah tadi pula baca ramai.
dia nak beri pedah pada orang kota terang. Lepas tu tok rumah dulu, kalau orang niat tak baik ke dia, pakai tak sapa muh dia, tak nak masuk cari jalan tak temu. Mula tak payah bukit kita dulu, kalau orang niat tak baik, kalau orang niat tak molek, pakai cari jalan tak temu selalu dah. Bahawa kita lah ni duk muda-muda lagi. Kalau kita buat amal wis pernah molek, lah rumah kita kalau orang nak curi, lah rumah kita orang nak niat tak molek, orang tu tak boleh masuk. Tapi syarat buat amal wis pernah. Baca tu amal-amal, baca kali tadi mau nak ijazah dah. Baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Derah ke? Lihat adik ni haja punya lek moci-moci tak punya suara duk mana? Mula. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Derah kau yatir tu. Deh. Derah sikit. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Leh jelah. Kerana tak ada punya suara ni. Tadi tak terima. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Cukup lah 9. Cukup. Dah cukup 9. Lepas tu buat amal kurang-kurang sehari sekali 17 kali. 17 kali. Tahun ni ibu bapa yang dirahmati, adik-adik yang dikasihi, tahun ni kita hijrah dulu tak pernah baca ayat kursi wa 9. Tahun ni kita kursi wa 9 dalam keluarga kita pada mu 17 kali sehari. Tapi syarat kena jadi wa 9 mau ayat sana. Baca 17 kali sehari itu dah siapa kali yang ke-17, kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, siapa kali yang ke-17, kali 17 tu ulang wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 70 kali oleh kali yang 17 di wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bila kita ada oleh wala yauduhu berarti molek. Nama tagi dengan tak cerak, tu kata tupa makan buluh ni kira royak tupa boleh makan. Riuk pok kampung kota Terang ni. Tu guru royak kata tupa makan buluh. Ya royak kedai kopi sak tupa boleh makan pakai semula tupa isak. Dah, wala yauduhu hifdhuhuma 70 kali yang 17. Lepas tu kita sila hati kita. Sila hati, niat hati, gamal hati, qosak hati. Qosak mana? Ni hak Nabi kata innamal a'malu binniyat. Kita qosak guna tak molek le umur kita semua. Kalau ada hatu setan,
kalau ada jin, kalau ada sihir, ada orang main tak molek, ada orang deki kena, minta wi Tuhan terbakar, minta wi Tuhan terbata, minta wi Tuhan batalkan sihir-sihir, benar-benar tak molek. Lepas tu niat le hati, minta wi Tuhan bakar wi habis, minta Tuhan jadi pagar mu kita tu. Deh, minta wi Tuhan lepas benar-benar sihir, benar-benar tak molek, benar-benar deki kena, benar apa minta Tuhan batal habis. Lepas dah tu kita lu bela-bela, sapu bela-bela, benar-benar tak molek yang ada pada kita. Perak ni. Tak faham tanya tadi. Lepas tu mana ijazah dah ni? Dengar molek tadi siapa dia ijazah? Ijazah cara umum. Lepas tu hak tina semua tidak ijazah kena jawab salah. Kena ada emas 10 tu berata. Tapi tak apa kita ramai-ramai. Lepas tu duk berjawab salah ngap tina yang ke dia ke dia. Dah. Orang tina tadi tak ada kena emas 10 nah. Babawi dengar hati dah. Lepas tu dia kata terima insya-Allah. Kalau lah kapung tahu-tahu terah ni, otak terah ni pakai wa amal ayat peristiwa ke-9, kapung ni Tuhan akan akak bala. Akak bala. Bala lah kapung nak turun, Tuhan akak tolak dengan ayat kursi. Kenapa kisah ayat kursi boleh kata hebat tak hebat? Karena ketika dunia ni, bulatan dunia ni, Allah Ta'ala buat tak di atas tanah lemu. Lemu yang putih duduk di atas batu yang hitam. Dunia duk kocok, gonyek gitu. Duk golek dunia ni. Asal Allah Ta'ala jadikan dunia kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Tuhan jadikan 7 tala langit. Allah Ta'ala jadi tulis 7 tala bumi fi 6 ayyam pada masa hari. Tuhan kata dalam Quran Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Tuhan jadi 7 tala langit, Allah Ta'ala jadi 7 tala bumi dalam masa 6 hari. Tuhan duduk retah di atas arsy ilahi. Dunia Tuhan jadi dia tu bulat, letak di atas tanah lembu yang putih, lembu putih duduk di atas batu yang hitam. Dia duk golek gitu. Tuhan kata, "Hei malaikat Jibril, mengoyak malaikat 70,000 pergi pegangkan dunia hadap golek ni." Pegang. Pakak pegang. Pakak lika. Pakak ambil pegang dunia tak sewi kocok ni, tak sewi gonya. Kemudian tak pada duk gonya sepatutlah. Sebab tu kalau kita pergi tengok plan dunia kan. Tengok kharitah bola dunia tu, kita pergi piah nampak Euro. Pusing piah nampak Amerika, pusing piah nampak Malaysia, pusing piah nampak Patek Thai. Wah kharitah orang panggil bulatan dunia, ia ada kaki tak bawah. Dia kena buat kaki. Kaki dah cuba kita tengok plan dunia. Apa adik-adik duk ngaji tu, orang panggil bulatan dunia, plan dunia tu ia ada kaki bawah. Sebab tu folk Amerika dan orang-orang Europe, orang-orang kaji daripada falsafah, ia kata learning kaki dunia tak agak dah. Kaki dunia tak agak dah nak patah dah. Sebab tu orang nak fikir nak buat lagu mana nak saling kaki dunia ni tak semi patah. Ni nak irambat pada tak lama dah dunia ni nak kemat. Karena kaki tanduk lemu tu nak patah dah. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala titah pada Jibril, ya Jibril, mengoyak pada malaikat semua 70,000 mari pegang dunia. Tak semi kocok. Dunia kocok juga. Pada tu Allah Ta'ala likungkan dunia ni dengan bukit Qaf. Dengan bukit Qaf. Kemudian bukit Qaf, ia kena besar pada dunia sebab ia likung dunia kan. Hak nak kata ulamanya, hak kita dah nampak warna mula-mula nampak cahaya biru. Itu bukan langit lagi. Itu dikatakan cahaya bagi bukit Qaf. Cahaya bagi bukit Qaf. Kemudian apabila likung masalah bukit Qaf dan pula malaikat saat itu likung ke dunia saat itu, 70,000 tak lekat duduk lagi dunia. Tak lekat duduk lagi, duduk gonyel lagi, duduk bergolek lagi, duduk denyuk lagi. Tuhan kata gini, "Hei Jibril, ya Jibril, mungkin tulis ayat kursi." Ni nak ayat terbesar daripada ayat kursi ni. "Hei Jibril, mung tulis ayat kursi, pala mung tulis, pala dunia mung tulis dah. Allahu la
ilaha illa huwal hayyul qayyum. Malaikat Jibril tuliskan ayat kursi, likungkan dunia ni. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Inilah pagar umur. Kerana Tuhan pagarkan dunia, pagar dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab tu tubuh-tubuh kita apabila nak pagarkan rumah, nak pagarkan kampung, dia pagar dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apabila Allah Subhanahu wa taala suruh Jibril dengan ayat kursi wa kasmilah, sebab tu di hari ini dunia tak kocok dan tak beronjak. Itulah ibu bapa kelebihan ayat kursi. Patut orang tanya umur. Baru ni puasa kerakadi. Nah, sarakadi hak bakok mari tanya umur. Duk tanya umur ha buku jing. Tanya umur buku hatu. Hatu ni lagu mana? Pok ya mari kip komun. Minggu lepas baru ni puasa sarakadi hak bakok mai temu ngam mari dia mai pukul pok duk ubak mari. Nah, sedangkan dia bakal main nak kekamu masalah ni. Masalah ayat gapo untuk kita nak mempertahankan daripada hatu setan. Ayat gapo yang untuk kita nak tolakkan masalah benar jing-jing hadap ganggu kita. Kita royak dia kata ayat ni banyak. Ayat Quran ni banyak sangat. Ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat semua dia pakai kerja semua. Ayat semua yang ada khadam dia. Ayat semua setiap ayat malaikat duk jaga dia. Cumanya kita reti pakai tak reti pakai tu ya. Qul huwallah pakai untuk apa? Qul a'udzu birabbil falaq pakai untuk apa? Qul a'udzu birabbin nas untuk apa? Idza jaa nasrullah untuk apa? Hak ni kita kena tahu. Hak ni perlu pada kita kena ngaji at-tafsir. Yang ni kena ngaji tafsir. Baru yang melaikkan di dalam benda-benda Quran. Pandai baca tapi tak pandai arti-arti kata dalam Quran. Ini rugi. Sebab tu pandai baca dah, kita kena ngaji isi kandungan di dalam Quran. Al-Fatihah saja tu banyak mana. Kalau nak bahas bulan tak habis. Al-Fatihah. Tuhan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula pujian-pujian itu sabitlah bagi Allah yang mengkakarkan alam. Apakah alam? Oh, bahas itu 3 hari 3 malam. Bahas itu siapa berbulan-bulan tak habis. Alami masa apa alamin? Alami hak ditakrifkan oleh ulama wa huwa masih wallah wa sifati, bahagia selain pada Allah. Mana selain pada Allah? Ning selain pada Allah, kemah selain pada Allah, pelita selain pada Allah, memah bodok selain pada Allah, pantas selain pada Allah, masalah ning kata alam. Sebab tu ngaji Quran kena ngaji te isi kandung dalam Quran. Sebab tu baca pakai untuk apa? Untuk nebah. Kapak untuk laking, pahat untuk pahat kayu, paku untuk maku, tukur untuk buat maku. Lepas tu tali, tali ding untuk tak nak betul. Sebab tu Quran pun ya adanya cara ya, tapi kita kena mengaji, kita kena pergi cara ijazah tanya tu. Ni kode ayat wa amma semata, temu wa amma, nak wi keramat ni. Kadang-kadang tuai tak ada keramat metang dulu. Baca ayat banyak doa. Temung lah satu jatuh mukmin punya wa aman. Temung dalam jatuh hikmat punya wa aman. Esok mata merah menyala. Kecik dengan orang bunyi putih tak putih, panah putih. Kenapa? Kabar-kabar jalan tak batas kat kereta. Tak kisi dah ceramah. Sebab apa? Pening le amal le. Ni banyak ni saya mau duduk dalam sekali dulu. Mau cukup 40, ya cukup 40 kelai rumah. Kita apa kelai? Terik dua ya pergi pun nak beli kitab banyak ya. Duk pondok cukup 40 tu kitab setama kena pondok dah tu. Gana mudah lain ke le. Gana mudah lain. Ya tak lewat lama-lama dunia akhir. Tak nak ada lain ya tak. Beli kitab sambung tak pondok.
Bawa bulan kedua, oh dia kata dia ceramah tawatah dah weh. Ceramah tawatah tak krisis kat kereta ceramah sendiri. Kerana apa? Kerana tak kena oleh amal dia. Sebab tiba apa nak pesannya ayat kursi wakas 9 inu hikmahnya patut diterima mohon ijazah ni. Dah, amo nak ijazah ayat kursi wakas 9 kepada orang kampung terah semua kota terah ni semua ni ayat kursi wakas 9. Niat terima oleh keluarkan dia. Terima? Niatlah hati. Aku terimakan ayat kursi wakas 9 ni. Mudah-mudahan beramal berkat dunia akhirat. Deh, pakat gua amal insya-Allah. Dah, puama duduk pondok deh. Noyak ni kita kecek baik. Mudah-mudahan gua apa deh. Duduk pondok ni buat kita ada masalah gapo. Kalau masalah ada masa tak sedap le pondok, kita panggil tu akil pondok semua dah. Mari beripung semua. Nah, kita baca sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita baca ramai-ramai 100. Oh, pokok tu dah. Satu niat. Benar tak molek gapo yang mai dengar le laki kita. Kalau ada jin yang dengar tu dah. Deh, tapi baca syarat baca wikna. Sebab tu ayat kursi wakas 9 ni, kalau siapa dia buat amal, insya-Allah dia curi tak masuk lemah dia. Orang niat tak molek tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk pergi buat amal wikna wi molek. Dan insya-Allah mudah-mudahan anak kita selamat daripada goda syaitan, anak kita tak ditipu oleh syaitan, anak kita tak jadi teriak malam. Rumah mana ada teriak malam syaitan banyak tu. Beranak sehari semalam, beranak 3-4 hari seminggu, teriak tak ada berhenti mata berlalak-lalak naik ke langit. Tu baik alia belenyar di pipi. Kadang-kadang pelah kah pelkok orang panggil, pulah di kot tu. Kenapa? Kerana jin banyak mahya tu. Setan banyak tu mahya tu. Lepas tu kita nak kurangkan setan dan jin dalam rumah kita, kita kena baca banyak ayat kursi wakas 9. Kita kena hijrah pergi kepada baca ayat kursi. Kalau dulu kita tak baca ayat kursi, kita pindah pergi kepada bacakan ayat kursi 17 kali sehari. Kalau kita nak buat pagi. Kalau tak ada pagi, masa nak buat malam. Lepas tu buat malam tu kena tawajuh, kena khusyuk, kena tetap hati. Ni bila-bila duk baca, duk ikat tu apa? Tupak bila-bila. Tu selaka tu. Dia buat amal 15 minit tu, jangan duk kecek. Ni bila-bila duk buat amal apa tu? Bila Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Hai zaitun baik kau tu sah. Wah amal ni kecek kau kata Allah dah buat amal aku 10 minit. Dah lagi. Bila-bila dia baca la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Hai, tupak tak lapor tu. Tak sah. Kalau nak buat amal wi sungguh, kita duk wi molek tawajuh, kita khusyuk, duk tak jadah wi molek mi asma ya molek. 15 minit insya-Allah sudah. Tapi kalau kita buat macam lah ni, oh insya-Allah kita rasa sedar, umur kita selamat, umur kita anak kita tak teriak malam. Serabu kau weh buat apa nak teriak malam ni? Beranak baru seminggu. Wah. Mek yang gorek siapa aku dua. Insya-Allah bawa sekat gorek ku serabu weh. Siapa nak kena giling atuk lelaki? Mu tidur dulu lah aku jaga. Hana? Wah. Teriak nak malam. Kenapa ni? Jin setan banyak dalam rumahmu tu. Anak mulut nampak kadang-kadang sebab kepala lembu. Kadang-kadang anak mulut nampak supaya kepala kami. Kadang anak mulut nampak supaya muka berau. Sebab dia teriak tu. Dia tak pandai ya. Ya, mau nampak apa tak pandai nak ya. Wah. Ni. Kena jaga baik-baik sikit tu. Jangan kita kena jaga. Patut tika beranak tu kena bear dia lah. Betik di telinga anak tu, komak di telinga kiri. Bahawa anak pak tu kita ada jatuh ni, kita kena pandang mik anak tak taribah lalu dah. Lepas ada umum ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah. Ni kita nak hijrah. Dulu kita tak pernah buat baik. Anak beranak ke beranak lah. Kok mung beranak baik tu baik gitulah. Nak hijrah dah tahun ni. Kena telinga anak tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. So, baik. Gila tinggal kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Balik tinggal, lek telinga kanan. Patut kita saat ni tu qamat, lek telinga kiri. Ini berapa kena hijrah. Hak tak buat lagu ni, pergi buat lagu ni. Tak ni nanti babo ha. Duk mau pita babo tak pergi mau pita lain koi-koi lah ni. Mucak karung bayaban, mucak kikim lau. Dia tanya lu mau pocok jagung masuk mau pita. Ah, cocok dua jagung dah. Apa sawak pam? Sawak. Ha. Sawak gua dah. Oh, sawak dia kata cocok hidung pun buku tak mau. Cocok pelmu. Nah, Allah gelidi masuk. Bagi tu tahu takut cocok pelmu tu. Pakai tak di. Nah, tika ada hospital tu bagi abe-abe. Baru ni anak mu, beranak ni, patut ada tepi kita tu deh. Ada banyak orang agaklah. Kadang-kadang tak mana nak buat anak tok lelaki, tak mana. Tak mana nak beh, tak mana nak qomat, tak mana nak baca inna anzalna. Nyanyo. Sebab tu kita kena pindah dah. Kalau anak kita beranak, kita kena hijrah. Daripada tak pernah baik, kita baik. Daripada tak pernah qamat lagi, kita qamat. Lepas tu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta matla'il fajr. Baca di telinga ni siup 3 kali. Hei, berapa benda lalu yang ni yang mewayak ni. Tapi banyak orang kita tak buat, banyak orang kita tinggal. Tapi kalau kita buat benda ni, insya-Allah anak kita tak digodakan oleh syaitan, tak diganggukan oleh syaitan. Baca ni. Baca apa ayat ni, insya-Allah kalau ada budak-budak beranak baru lahir, waktu malam kita bayar di telinga kanan, kita qamat di telinga kiri. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Siup dek telinga kanan. Lepas tu nak baca kata tak mau siup lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu ghalibun ala amri. Rabbi najini minal qaumil zalimin. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ja'alna fi a'naqihim وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Siup tak nak tu. InsyaAllah selamat Dan gitulah pada malam ni kita bakat-bakat hijrah dan kita bakat-bakat berpindah daripada kita tak tahu kepada tahu, daripada kita tak reti kepada reti, daripada kita tak belajar kepada belajar, daripada kita tak pernah belah telinga anak, maka kita belah dalam telinga anak, daripada kita tak pernah iqamat dalam telinga kiri, maka kita berpindahlah kepada iqamat kepada telinga kiri bagi anak-anak kita ibu bapa. InsyaAllah dengan amalan ini InsyaAllah Tuhan akan beri berkatkan di dalam hidup kita
di dalam masalah kebajikan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam agak kita, insya-Allah Tuhan akan wi barakah. Allah Taala akan wi kebajikan kepada kita yang amat-amat sangat. Itulah kita pada hijrah ni, berpaduan hijrah dan pula gerbane dan penggerbane Nabi di dalam hijrah ini amat-amat besar sangat. Bukan dia seni kena tinggalkan kapal tepat negeri Mekah, tinggal kampung, tinggal tepat tumpah darah dan pergi kepada negeri yang satu lagi. Ini bukan tak sakit, ini bukan tak sayang, ini salah satu yang amat sayang Nabi. Nak tinggal tepat tumpah darah, nak tinggal pergi pada Madinah, ini satu gerbane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamadi amun nak baca satu hikayat. Belum daripada mula sudah ni sejam lebih dah siapa kecek ni. Dah sejam lebih dah. Tapi orang tu tengok ada puan dera gila ke tu. Kalau ke tu kosong doa tu. Dia tak apa tak apa ya. Dia duk lusuk lah ke tu. Deh. Jadi ada satu orang Tino. Hukiya annam ra'atan, ada satu orang Tino, satu perempuan fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis di Palestin sana. Satu cerita ada orang Tino di Palestin di Baitul Maqdis, kanat i'abidatan. Orang Tino ni telah ada dia orang rajin wa amal ibadah. Rajin wa amal, rajin ibadah, rajin sembah Tuhan. Satu orang Tino duduk di Baitul Maqdis. Biasa kira Baitul Maqdis. Tempat ni tempat orang Israel duk berdiri orang kita dah. Duk berdirikan orang-orang Arab lah sejak dia puasa tu Palestin. Situ orang panggil tempat siapa ya situ kenal awak. Situ dikatakan hulida al-Imam Syafi'i, diberanak dilahirkan imam kita, imam mazhab kita duk pegang mazhab Syafi'i. Kita semaya cara siapa? Cara mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu kita rokok cara siapa? Cara Imam Syafi'i. Mi'at semaya kita cara siapa? Cara Al-Imam Syafi'i. Kita usalli fardhu zuhri cara siapa? Cara Al-Imam Syafi'i. Mi'at semaya basuh tangi, lepas tu qama waktu isya akidah cara siapa? Mazhabu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beranak hulidal Imam Syafi'i bi Gazzah, diberanakkan Imam Syafi'i di satu tempat bernama Gazzah yang ada di kawasan Palestin. Kemudian satu perempuan ini duk ibadat kepada Allah, duk taat kepada Allah, duk sembah pada Allah di masjid ataupun di kawasan Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddis. Baca dua tu. Di Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddis. Iza Rajab, apabila siapa bulan Rajab baru ni, bulan Rajab terlepas ni dah, baca taqra'u, bacalah ia kulla yaumin, pada tiap-tiap hari. Dia nak baca tiap-tiap hari dalam bulan Rajab tadi. Baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca ni, lepas tu baca surah Al-Ikhlas, dok baca isna asyara marrah, baca dia tu 12 kali ta'ziman lahu, kerana besar baginya bagi Allah. Lepas tu kana tanzi'u al-libas al-atlas wa talbisu saubal balas. Lepas tu dia pecah kain-kain hak besar, kita kain hak molek-molek lah. Dia buat amal ibadat di Masjid Baitul Maqdis, dia dah baca qul huwallahu ahad. Lepas tu kita nak buat amal apa boleh ni? Dia ada ayat semua dah baca qul huwallahu. Semalah-malah tak pandai baca golai, baca qul huwallahu ahad. Ibu bapa tak pandai baca Quran tu, nak baca Quran tak pandai, baca qul huwallahu ahad. Lepas tu orang Tino ni dia buat amal di Masjid Baitul Maqdis, dia buat amal qul huwallahu ahad. Lepas tu dia pecah habis baju hak molek-molek dia, kain miksi dia, baju hak molek dia pecah. Dia pergi pakai baju-baju tamadan, baju biasa untuk beribadat kepada Allah. Lepas tu famarada, maka dia pergi jatuh sakit. Dia pergi jatuh sakit pada bulan ni.
dia ada buat amal ibadat, lepas dah tu dia jatuh sakit dalam bulan Rajab. Kalau misalnya kata Allah ni, dia ada buat amal di dalam bulan Hijrah, bulan Muharram ini, lepas tu dia jatuh sakit. Amalan yang dia baca kulhu. Dia baca kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia jatuh sakit dalam bulan tu. Dia pecah habiskan baju dia, hak tak molek, hak molek-molek dia pecah, dia pakai baju tamadah, biasa nak ibadat pada Allah, lepas tu dia sakit. Wa ausat ibnaha, dia pun pesan kepada anak tina dia. Dia kata, dia pesan pada anak tina dia, bi ayyad fanaha ma'abalasiha, ataupun bilasiha. Dia kata apabila mak ni mati, cik ni mati, minta mek pergi tandikan cik ni dengan kain baju dia pakai, dia buat amal ibadat supaya kita lah. Kalau ayah mati mek kan ihram tu dah, saat ni tu mek kan ihram ayah, hak ayah buat umrah dan haji, mek kan ihram tu buat kapal ayah hati. Dah tak usah mek kapal lain, mek kan ihram tu buat kapal. Kalau tak cukup tambah lagi sikit. Dia pesan ke anak dia, mek kan ihram ayah pergi umrah dan haji. Tupa gatina ni, dia pesan ke anak tinanya, ya mek tak usah mek kan lain, mek kan ni buat kapal, maka mati dia. Fakafanaha ibnuha, maka mengkapanglah akan dia oleh anak tinanya. Anak tina dia pun kapal mak dia dengan kain baju dia buat amal ibadat tu. Dah agama dia watal bisun, apa dia kapal lah ia oleh anak dia hafiz bin murtafi'atin riya'an linnas. Jadi gini, orang Tino ni dia buat amal ibadat di Masjid Baitul Maqdis. Dia saat ni tu daripada kain hak molek-molek dia pecah habis, dia pakai kain biasa, dia ibadat pada Allah. Lepas tu apabila dia jatuh sakit, dia pesan ke anak Tino dia kata mek apabila cik ni mati, mek kapalkan mek ni dah, mek kapalkan cik ni dengan kain hak ni, kain hak tak molek ni. Tiba-tiba anak dia pergi kapal fi siyabin murtafi'ah, pada kain yang tertinggi, yang terakak, yang comel, riya'an linnas, supaya nak manusia tengok. Anak ia tu pergi kapal dengan kain yang molek. Dah fara'aha fil mana, maka nampaklah ia ibnuha, anak jatuh dia. Apabila anak jatuh pergi kapal dia dengan kain yang comel, kerana nak manusia tengok, mak dia ni jadi, mak dia ni kaya, mak dia ni lebih. Anak jatuh pergi kapal dengan kain yang comel, maka anak jatuh tidur pada waktu malam, nampak mak dia dalam mimpi. Fara'aha fil manam faqala, maka kata mak dia, ya bunayya, hei anakku. Ni mak dia mati ni, mimpi ke anak dia, kata ke anak dia nak, ya bunayya, hei anakku, lima lam ta'khuz bi wasiyati, kerana apa engkau saat ni tak ambil dengan wasiatku? Kerana apa engkau tinggalkan wasiatku? Aku wasiat suruh anak, suruh kapalkan akan daku dengan kain biasa aku pakai ibadat tu. Tiba-tiba mungkin mek kain hak molek kapal mati tu. Kau mana? Kerana apa mu tinggal wasiat? Ni kita ingat wasiat orang tua, kita ingat. Kita kadang-kadang duk lakon wasiat orang tua, kita tak berkat. Orang tua besar belum ada yang mati. Tanah sebelah ni segerak ni kerak sejik mana? Fok kita bakal duk bawah jual orang tua wasiat tu. Tak berkat keluarga tu, tak selamat keluarga tu, kerana pergi punggahkan wasiat bagi orang tua. Supaya fok kita kenapa dia jadi selerak selerak. Kena tanya usaha kan. Orang tua tahu mek tanah hak sebelah ni, kalau ayah mati kerak ke sejik ataupun kerak ke masalah, fok kita bakal duk balah duk bubur tu. Gi punggah wasiat tu tak ada wajib, sunat kita saat ni tu maka apa mana kata kita kena jaga orang panggil pesan ni orang tua kita. Supaya ni agama dia mak dia mimpi jumpa di dalam tika mimpi dia, kerana apa mung tinggalkan wasiatku, inni ghairu daradiyatin anka, aku tak reda daripada engkau, aku tak suka pada engkau ya anakku. Inni ghairu radiyatin anka, aku tak reda daripada engkau. Fantabah, maka jaga anak dia. Oh ya dengan mimpi gitu, mak dia kata, hei anak, gana mu tinggal wasiatku ni,
Kenapa mu tak pakai wasiat tu? Kenapa mu tinggal wasiat pesan aku ni? Aku tak reda, aku tak suka, dan aku tak setuju mu kapal aku dengan kamu. Fantabah, maka sedar anak dia. Kabar. Apabila kabar, faza'an, terkejut. Mak murih weh, mak tak setuju weh, mak tak reda. Kabar tu keadaan dia tu terkejut. Apabila terkejut, dah. Wa nabasha qabraha, dan membukar ia. Anak dia pun buka, gali kubur. Qabraha, akan kubur mak dia. Apabila yang mimpi mak dia tanah, mak dia kata, hei anakku, lima lam takhuz bi wasiyati, kenapa mu tak ambil wasiat aku? Kenapa mu tinggal pesan aku tak reda daripadamu. Inni ghairu radiyatin anka, aku tak reda daripada engkau. Anak dia pun kawal lagi, sedang faza'an, terkejut ia, kejut dah. Salah mak marah lah, mak murid lah. Dan dia pun bangun pak, wa nabasha qabraha, dan membukar ia, menggali ia akan kubur mak dia. Apabila gali kubur mak dia, fal yajidha fi qabriha, maka gali kubur, maka tak ada dah mak dia dalam kubur. Tak ada dah mak dia dalam kubur. Bang mati marah ya, hari ni gali ke kubur tak ada dah. Dah wa tahayyara, dan tercengang ia, cengeng bengang ia. Gano mak mati marah ia, malam ni ku tidur mimpi jumpa dengan makku kata, lima lam takhuz bi wasiyati, kenapa engkau tak ambil wasiat aku? Kenapa kau tinggalkan wasiat aku? Ya anak, inni ghairu radiyatin anka, aku tak reda mualah ni. Anak dia kejut jaga dah, kejut hari, puasa kejut. Apabila sedang kejut lagu tu, dia buka gali kubur mak dia, kerana dia mak dia tak ada dalam kubur. Wa tahayyara, dia pun tercengeng. Lah mak pergi ke mana ni? Baru mati kemarin ya, tiba-tiba dalam kubur tak ada dah. Dah. Wa baka bukaan syadida, dan teriaklah orang muda ni, anak dia ni. Apabila galikan kubur, nak tengok mak dia, nak tukarkan pakai kapal. Kama dia nak tukarkan kapal, gali kubur, bukan kubur, mak tak ada dah. Dia pun heran, teriak ya, wa baka bukaan syadida, dan teriak ya sebagai teriak yang bersangat. Teriak ya, Allah, ngano mak pergi ke mana ni, hilang mana ni, dah aku nak tukarkan pakai dia. Ia saat ni tak reda daripada aku pakaikan ke dia kan. Pesan pada aku tak buat dengan apa pesan dia. Teriak anak dia, menangis anak dia, tangis yang bersangat-sangat wa baka bukaan syadida fasami'a, maka dengar ia, anak dia pun dengar. Dan dia teriak, mak gimana ni, mak kat mana ni dah. Silap lah mak ni, pergi bergawak, pergi pakaikan kapal mak, kaya molek kerana nak riak alinna, nak tunjuk pada manusia. Teriak dia, menangis dia, lelah dia, sambil dia menangis. Fasami'a, maka dengar ia nida'an yaqul, yakni suara yang berbunyi berkata. Mari pihak langit, pihak tu mari dengar. Dengar kata nak, ama alimta, adakah engkau anna man azzama syahrana la tatrukhu fil qabri. Ada Tuhan kata, mu tak tahu kau orang membesarkan bulan aku ini, yakni bulan Rajab, semacam kita sekarang kita besarkan bulan Hijrah, yakni bulan Muharram ini. Tuhan kata, ama alimta, adakah engkau tidak tahu hei orang muda, man azzama syahrana, mereka yang besarkan bulan kami, yakni bulan Rajab dan bulan Muharram ini, la tatrukhu, tidak tertinggal akan dia, fil qabri, di dalam kubur, faridan wahida, yakni ketunggalan seorang. Faham ni? Orang mati dalam bulan Rajab dan orang mati di dalam bulan-bulan Allah ni, bulan haram ni, Allah Ta'ala tak tinggal dia duduk seorang di dalam kubur. Bahkan Allah Ta'ala ambil dia letak di satu tempat yang lain. Ini ibu bapa. Ibu bapa dirahmati, di hari ini kita kena ikutlah dengan apa pesan Nabi. Nabi kata, menjadilah orang baik, mu'amalah wisungguh. Nabi kata, muniatlah dengan apa yang baik.
dan pula niat seorang itu dia hasillah bagi seorang. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguh bagi seorang itu apa berbagai dan apa perkara hak yang dia niat. Yang niat gapo, dia akan boleh benda tu lah. Sebab tu pesan ibu, pesan ayah, pesan guru, pesan ibu ayah kita ni, hak ni penting. Satu ketika monoyak nak sikit lagi, daripada kita kata satunya panjang dah dah. Daripada pesan guru, pesan ibu bapa ni, kita kena turut setengah-setengah dah. Kena turut. Supaya Imam Nawawi dia pesan kepada mak saudara dia apabila dia mati. Kita tengoklah kitab Syarafuddin ataupun Yahya Al-Nawawi, kitab Azkar Imam Nawawi ketika dia mati. Ini Nawawi nak mati dia, orang Syam teriak habis. Orang Syam Suria teriak habis. Karena Imam Nawawi satu imam yang besar, yang wara, waliullah, orang dekat dengan Allah. Yang besar Muhdar, yang mati di Syam. Lepas tu nak klik taruh di Nawa. Nawa dengan Syam ni 120 kilo. Maka ketika dia mati, dia pesan ke mak saudara dia, tanah, ya ammati, hei mak saudaraku, apabila aku mati, mu jangan buat kubur tak kuburku. Kubur ni orang panggil buat jadi mana? Supaya buat kubur, lepas tu dia mau buat seming jadi tinggi tu, lepas tu tak kain hijau tak tu kan. Imam Nawawi pesan dah, apabila aku mati, ya ammati, mu jangan buat kubur tinggi-tinggi, buat molek-molek jangan. Tapi mak saudara dia tak sih. Mak saudara tak dengar. Mak saudara dia tak dengar dengan pesan Imam Nawawi, dia buat juga. Dia buat juga tu dah. Kamar dia duduk satu ketika dia buat saat ni tu, kubur dia ada mau buat macam tu, jadi utuh dengan sendiri. Pas utuh dengan sendiri, satu ketika masuk dalam mimpi bagi mak saudara dia kata, ya ammati, kerana apa mungkin buatlah tu lagi, aku tak suka membuat kubur di atas kuburku. Supaya macam inilah para puan yang beribadat di Baitul Maqdis, yang pesan ke anak dia, mu jangan duk pakai aku lebih-lebih, jangok-jangok, aku nak pakai dengan pakai hak yang buruk-buruk, aku nak ibadat pada Allah Ta'ala. Ibu bapa yang dirahmati, insya-Allah sama-sama kita berjaya, sama-sama kita selamat di dunia sehingga sampai ke akhirat. Kita ubahkanlah diri kita. Nabi kita nak berjaya, Nabi kita berhijrah, Nabi kita berpindah daripada Mekah lari pada kafir, kerana nak dakwah tak boleh, nak menego tak boleh, nak seru mengajak manusia pada Allah tak boleh. Sanggup Nabi nak tinggalkan pun tinggalkan tempat tumpah darah, pergi kepada Madinatul Munawwarah. Dulu Nabi tak lawan orang, tapi apabila berpindah pergi pada Madinah, Nabi pasti kena menegakkan agama. Nabi sanggup perang dengan kafir. Siapa boleh membinakan satu daulah nama ad-daulatul islamiyah, ialah negara yang bahasa Islam, ialah Al-Madinatul Munawwarah. Dengan kekuatan Islam, dengan sebab berhijrah ini, Islam jadi kuat. Orang masuk Islam pun ramah. Ini hikmahnya hijrah, dan hikmah ini membawa pada satu kumpulan satu orang dapat berjaya di dalam hidup dan di dalam apa saja. Itulah lebih kurang ibu bapa, amak kecek 2 jam lebih kurang. Patut amak harap kemaafan kalau ada silap dan salah. Nah, dengan cakap pemo, nah amak kecek sikit-sikit gitulah. Nak kecek hijrah penuh-penuh, takut dia mau puas gak sebab orang lain pun kecek juga. Kita nak kecek hijrah daripada Nabi hijrah, lepas tu siapa dia karut Nabi, lepas siapa dia nak bunuh Nabi, lepas tu Nabi duk nusuk di mana. Kalau kita nak kecek tu, kita dah dengar belakang dah. Cumanya kita nak kecek menjadi lain sikit supaya kita tak puas sangat. Lepas tu kita boleh dengar benda-benda baru nanti. Dalam hijrah tu apa dia hikmat, apa dia perpaduan, apa dia pengerban Nabi. Pengerban Nabi tinggalkan pun tempat, lagi pula tempat tumpah darah dia, kerana nak meninggikan Islam, kerana li'i'la'i kalimatillah, kerana nak membesarkan agama Allah. Nabi sanggup tinggalkan pun tempat, Nabi sanggup tinggal tempat tumpah darah dia. Lepas tu kita satu lagi, kita jauh. Kalau sahabat tak ada mati setepak ni, sahabat tak ada mati setepak, mati Cina pun ada, mati Mesir pun ada, mati Suria pun ada, mati di Iraq pun ada, mati di Syam pun ada, mati di Lebanon pun ada, mati di Urdun pun ada. Ini gerbanan sahabat-sahabat kerana dilatihkan oleh Nabi, dihantar oleh Nabi, kerana orang panggil hijrah. Al-hijrah inilah membawa pada Islam ini munculnya kepada seluruh Islam, seluruh tempat teh. Siapa mari tempat teh kita jauhnya daripada tempat Nabi duk dakwah tu. Madinah Mekah dengan kita berapa ratus ribu, yakni 13,000 14,000 kilo. Kalau naik kapal tu 9 kena 13 je 9 je, kalau trom 9 je.
Dah, nak kata belah-belah ribu. Kalau turut mari nak sapa tu jauh. Tapi nak kata gerban Nabi, gerban sahabat-sahabat, hingga kata Islam ni sapa juga tempat kita walaupun hujung dunia sekalipun. Dan insya-Allah dengan gerban Nabi, dengan hijrah Nabi, kita pakatlah mari hijrah pokok kita semua. Kalau kita tak molek, hijrah pada molek. Dulu biasa kata orang lentak kata orang dah. Dulu biasa duk ngopak lentak ngopak dah. Dulu malas semaya lah ni rajin semaya dah. Dulu tak biasa kata la ilaha illallah, lah ni pas kata la ilaha illallah. Dulu tak biasa tasbih, lah ni subhanallah. Ubahkanlah diri kita, ubahlah kalah diri kita, kelakuan kita, hidupan kita, anak-anak kita hidup di dalam garisan Islam, di dalam caraan Islam. Insya-Allah kita dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gapo syurga Allah taala, kerana dia kata innallaha hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tuhan sanggup belikan diri kamu, harta kamu dengan bayarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibu bapa, panjang lebar kita kecek banyak ni, insya-Allah. Mudah-mudahan amba sendiri pun boleh beki, ibu bapa sendiri pun boleh beki, sama-sama kita akan beki, sama-sama kita pakai hijrah gi kepada Allah, hijrah gi pada Rasul, hijrah kerana Allah dan Rasul. Insya-Allah kita boleh, Allah dan Rasul di akhirat akan menyambutkan kita di depan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Istiqbal Allah, istiqbal Rasul kepada kita di dalam syurga. Mudah-mudahan tu ibu bapa, kalau kita nak witahan sambut kita, lah ni kena suci hati, kena bersih hati. Dia kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bergunalah oleh anak bina dan harta-harta kita malaikat orang yang suci hati pergi bertemu dengan Allah. Kalau kita nak witahan sambut kita, nak wi malaikat sambut kita, nak wi para nabi sambut kita di pintu syurga, di hari ini kita kena bersih hati, suci hati, hijrah daripada hati kita yang cuma kepada hati yang suci. InsyaAllah sama-sama kita ibu bapa, kita selamat, ibu bapa selamat, orang-orang di kawasan ini pakat dia amalah ayat kursi mawisat ni, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la. Benda tu lah ya, tapi cara buat amal tu yang penting. Ibu bapa mau ayat orang ni, kalau orang kata terah pakat buat amal belaka, insya-Allah orang kata terah selamat. Pada tu dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.